Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada kamu semua? InsyaAllah hari ini kita akan bertemu lagi pada pelajaran yang seterusnya. Sebelum itu, mari kita sama-sama membaca doa untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma amin. Okay, Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita, iaitu pada nota tahun 2 pada pelajaran Aqidah bersama dengan hari ini kita akan memasuki satu tajuk. Tajuk ini amat penting bagi kita semua, iaitu beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Kita tengok Aqidah tahun 2 bersama dengan saya, Hafizi bin Omar. Okey, kita teruskan pelajaran kita. Beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk yang dicipta daripada cahaya. Okey, malaikat ini adalah satu-satunya makhluk yang Allah cipta daripada cahaya. Kalau manusia daripada tanah, kalau kata jin dan syaitan atau iblis itu daripada api, kan? Okey, malaikat makhluk yang dicipta daripada cahaya. Bilangan malaikat yang wajib diketahui 10 sahaja. Ini adalah bilangan malaikat yang wajib kita tahu. Yang wajib kita tahu ada 10. Tapi kalau diikutkan, bilangan malaikat ni sangat banyak, sangat ramai. Tapi yang wajib kita tahu 10 ini sahaja. Okey. Malaikat adalah makhluk Allah yang mempunyai tugas masing-masing. Okey, setiap malaikat tu dia ada tugas masing-masing, dan setiap 10 malaikat yang wajib kita ketahui itu pun ada tugas masing-masing. Kita lihat malaikat. Nombor 1, ciri-ciri malaikat ialah malaikat ini dia sangat taat dan patuh pada perintah Allah. Kan? Apa yang Allah suruh, dia semua buat. Dia tak pernah angkuh, dia tak pernah kata tak mau. Kan, malaikat ni dia sangat taat, sangat patuh pada perintah Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Maksudnya, bila kita wajib beriman dengan malaikat, maksudnya malaikat ini dia berada pada rukun iman yang kedua. Rukun iman yang wajib kita imani, yang wajib kita taat, kan rukun iman ada 6, kan? Rukun iman ada 6. Rukun iman yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat adalah wajib. Kita sebagai orang Islam wajib beriman dengan malaikat, sebab malaikat itu berada di tangga kedua dalam rukun iman. Jadi kita wajib beriman. Yang keempat, kufur atau keluar daripada Islam sesiapa yang tidak beriman dengan malaikat, kan? Jadi kalau kita ni tidak beriman dengan malaikat, kita kata tak percayalah malaikat ni, tipulah, bohonglah. Jadi kufur bagi orang yang tidak beriman dengan malaikat, ataupun dia ni dikira sebagai keluar daripada Islam. Jadi dia bukan orang Islam dah. Jadi dia orang kafir. Sebab orang kafir ni bukan orang Islam lah, kan? Dan dia ni kufur atau keluar daripada Islam sesiapa yang tidak beriman dengan malaikat. Jadi kita sama-sama beriman dengan malaikat, ya. Seterusnya, kita lihat kepada dalil nakli yang kata malaikat itu wujud.
Kan kita tengok. Ini kita ambil daripada hadis Nabi SAW. Khuliqatil malaikatu min nur. Khuliqatil malaikatu min nur. Maksudnya diciptakan malaikat daripada cahaya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kalau kita kata dari nakli, dia mesti datang daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Yang seterusnya kita lihat dalil akli. Dalil akli ini daripada akal fikiran kita. Kita kena fikir dengan akal kita. Yang pertama, malaikat menjadi perantaraan Allah dan makhluk. Betul lah. Sebab malaikat ini dia menjadi antara Allah dan makhluk. Contoh, Allah perintahkan kepada malaikat ambil nyawa dia ni. Jadi malaikat pun ambil nyawa makhluk. Jadi malaikat ini adalah perantaraan antara Allah dan makhluk. Seterusnya, penciptaan malaikat daripada nur, cahaya, merupakan penciptaan yang unik dan berbeza daripada makhluk lain. Kan bila kita tengok ciptaan daripada cahaya ini sangat unik dan sangat berbeza dengan makhluk lain. Sebab bila Allah cipta sesuatu dengan cahaya, bermakna dia ni sangat sempurna dan sangat unik, sangat special. Sebab apa Allah cipta malaikat daripada cahaya? Ada dia punya tata cara dia. Kenapa Allah mencipta manusia daripada tanah? Ada tata cara dia. Kenapa Allah mencipta syaitan, jin dan iblis itu daripada api? Ada tata caranya. Kerana apa? Kerana Allah Maha mengetahui atas setiap makhluknya. Seterusnya kita tengok tugas-tugas malaikat yang berbeza menunjukkan tanda kebesaran Allah mengatur kehidupan makhluk seluruhnya. Bila kita tengok setiap malaikat ni dia ada tugas masing-masing. Jadinya itu adalah menunjukkan tanda kekuasaan, tanda kebesaran Allah, sebab Allah mengatur kehidupan makhluk seluruhnya. Kan, sedangkan malaikat pun Allah atur dia punya tugas, dia punya arahan dia. Apatah lagi kepada kita manusia, kan, yang kena taat dan patuh pada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Seterusnya, penciptaan malaikat menunjukkan ketinggian darjat Allah daripada sesuatu yang lain, kan. Jadi tak ada siapa pun boleh mencipta malaikat yang dihasilkan daripada cahaya. Kita hanya boleh cipta cahaya lampu, kan. Okey. Seterusnya, kita tengok cara beriman kepada malaikat. Yang pertama, percaya kepada kewujudannya. Kita wajib yakin dan percaya kepada kewujudan malaikat. Wujudnya malaikat itu walaupun kita tidak nampak. Yang kedua, kita sentiasa melakukan amal kebajikan, amal kebaikan, amal ibadat. Benda yang baik kita kena buat, yang tak baik kita kena tinggal. Yang terakhir, mengawal tingkah laku kita dengan menurut perintah Allah. Apa yang Allah suruh kita mesti lakukan, dan apa yang Allah larang mesti kita tinggalkan. Okey, kita lihat hikmah beriman kepada malaikat. Apa hikmah yang kita dapat sekiranya kita beriman kepada malaikat, kan? Kita tengok, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah jika kita beriman dengan malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat ni berada di rukun iman yang kedua. Dia dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab kita yakin dan percaya bahawa Allah mencipta malaikat, kan. Seterusnya kita lihat dapat menambahkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Kita tahu bahawa Allah itu maha berkuasa. Jadi bila kita beriman kepada malaikat, kita tahu tugas malaikat begitu, begini, begitu, begini. Jadi menambahkan keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa. Yang ketiga, dapat memelihara diri daripada melakukan maksiat. Bila kita beriman dengan Allah, malaikat, kan, jadi dapat memelihara diri kita daripada melakukan maksiat. Okey, itu hikmah
kepada malaikat. Seterusnya kita lihat 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Kan, 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Pertama, Jibril. Kedua, Mikail. Ketiga, Israfil. Keempat, Azrail. 5, Munkar. 6, Nakir. 7, Raqib. 8, Atid. 9, Malik. Dan yang 10, Ridwan. Jadi 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Inilah nama-namanya. Seterusnya, malaikat dan tugasnya. Tadi nama sahaja. Ini nama beserta tugas masing-masing. Kita lihat. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Bila kita kata menyampaikan wahyu, maksudnya daripada Nabi, kalau kata ada wahyu yang Allah turunkan kepada setiap Nabi, bermula daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad. Jadi inilah tugas Jibril, menyampaikan wahyu. Mikail menurunkan rezeki. Rezeki yang kita dapat hari ini Allah yang kurniakan. Allah menyuruh, Allah memerintahkan kepada Mikail untuk menurunkan rezeki kepada kita. Yang ketiga, Israfil. Israfil ni tugas dia meniup sangkakala. Azrail tugas dia mencabut nyawa. Bila kita lihat ada kematian pada sesuatu hari, jadi itulah tugas kepada malaikat Azrail, bahawa Allah memerintahkan kepadanya untuk mencabut nyawa. Kemudian Munkar. Okey, Munkar ni dia special sikit sebab dia ada pasangan dia, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ini tugasnya menyoal manusia di dalam kubur. Raqib. Raqib pun dia ada sahabat dia, tapi sahabat yang berlainan sikit. Raqib ini mencatat amalan baik, manakala Atid mencatat amalan buruk. Malik menjaga neraka dan Ridwan menjaga syurga. Okey, itu 10 malaikat dan tugas. Israfil semuanya, 10 malaikat kita hafal namanya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah kepada para rasulnya. Mikail pula rezeki, dapat rezeki, ucaplah alhamdulillah. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Malaikat Ridwan menjaga syurga, wajahnya manis berseri sinarnya. Malaikat Malik menjaga neraka, berdoalah kita moga tidak ke sana. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil semuanya, 10 malaikat kita hafal namanya. Munkar dan Nakir berdoa
bersama kita hafal namanya. Israel pula mencabut nyawa, moga kita mati dalam husnul khatimah. Israfil pula meniup sangkakala, itulah tanda dunia kiamat akhirnya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil semuanya, 10 malaikat kita hafal namanya. Mari mengenal 10 malaikat, dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil semuanya, 10 malaikat kita hafal namanya. Sambil menyanyi kita hafal namanya. 10 malaikat, mari hafal namanya. Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Israfil. Okey, tadi kamu dah dengar nasyid berkaitan dengan nama malaikat dan tugas-tugasnya kan? Okey, sekarang kita teruskan dengan perbezaan sifat malaikat dan sifat manusia. Kan, apakah perbezaannya? Okey, kita tengok. Malaikat dia tidak tidur, tak pernah tidur. Tapi manusia tidur. Banyak yang tidur kan? Yang kedua, tidak makan dan minum malaikat ni. Tapi manusia makan dan minum. Malaikat bukan lelaki atau perempuan. Manusia ada lelaki dan ada perempuan. Malaikat sangat taat dan patuh. Manusia ada yang taat, ada yang ingkar. Malaikat tidak berkahwin. Manusia berkahwin. Malaikat iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Manusia iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Malaikat tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Manusia dapat dilihat dengan mata kasar. Okey. Bila kita sampai perbezaan tadi, maka sekadar itu dahulu pelajaran kita pada hari ini. Okey, alhamdulillah pelajaran kita sudah tamat. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pelajaran yang lain, pada hari yang lain, pada waktu yang lain. Semoga apa yang kita belajar ataupun yang kita pelajari pada hari ini, semoga dia menjadi satu manfaat kepada kita semua. Okey? Insya-Allah ada masa di lain waktu kita akan bertemu lagi. Ilal liqa, ma'as salamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.